Assalamualaikum. Hari ini saya Wan Nur Afika binti Saiful Rizal dan ahli kumpulan saya yang lain Farah Adiba binti Muhammad Sadikin, Mariatul Natasha binti Muhammad Nazri dan juga Nur Nurin Syahada binti Mustafa Al-Bakri akan membentangkan satu tajuk pilihan kami, iaitu akal ataupun ilmu logik mempengaruhi cara pelajar berfikir dan bertindak. Oleh itu, ada 4 objektif utama yang kami akan hujahkan hari ini, iaitu yang pertamanya, menghuraikan cara memelihara akal daripada kesalahan semasa berfikir. Yang kedua, menyatakan perbezaan berfikir yang benar dan juga yang salah. Objektif yang ketiga adalah menghuraikan kepentingan akal dalam membuat sesuatu keputusan. Dan yang terakhir sekali, menyatakan kesan sekiranya bertindak tanpa menggunakan akal fikiran. Oleh itu, saya akan mulakan dengan definisi akal itu sendiri menurut Imam Al-Ghazali. Jadi, menurut Imam Ghazali, akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan di antara manusia dengan makhluk yang lain. Dari segi fizikalnya, ia merupakan otak. Namun, dari segi kerohanian pula, ialah satu keupayaan untuk menggarapkan ilmu pengetahuan tentang hakikat segala perkara. Manakala menurut Al-Quran pula, akal adalah hujah ataupun anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat berbanding dengan makhluk yang lain. Maka di sini jelaslah bahawa akal memainkan peranan yang sangat penting dalam membina kekuatan diri sendiri. Islam sangat menggalakkan penggunaan akal, namun bukan akal secara mutlak dan bersendirian sahaja. Sebaliknya, akal yang berlandaskan ataupun akal yang dipandu dengan panduan agama dan juga syariat. Mereka yang kuat akalnya, mereka itulah orang-orang yang sangat dekat dengan ketuhanan, dan mereka jugalah orang-orang yang mampu mengawal emosi. Jadi, menurut objektif kami yang pertama, iaitu menghuraikan cara-cara memelihara akal daripada kesalahan semasa berfikir. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, tidak memikirkan perkara-perkara yang lara dan juga maksiat. Orang yang selalu memikirkan dan juga berhayal tentang sesuatu perkara yang buruk, yakni maksiat, boleh menyebabkan matinya akal. Tidak kuat ingatan, sukar untuk menghafal sesuatu dan juga sering gagal dalam kehidupan. Antara beberapa kesan jika seseorang yang lalai terus dibuai mimpinya. Ilmu itu adalah nur, dan nur tidak akan masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Justru akal akan mati, iman akan terkubur. Seterusnya, berfikir hal-hal yang bermanfaat. Dalam surah Al-An'am, katakanlah, samakah antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidakkah kalian memikirkannya? Tidak ada gunanya memikirkan hal yang batil. Sebagaimana manusia wajib menggunakan akalnya untuk kebaikan, seperti berfikir yang positif dan juga melihat segala sesuatu sebagai hal yang bermanfaat. Berfikir positif ialah salah satu cara menjadikan orang sukses menurut Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Islam sangat menggalakkan penganutnya untuk menggunakan akal dalam memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang serius dalam menggunakan akalnya itu akan menghampiri kebenaran. Penggunaan akal tidak boleh dipisahkan daripada agama, tetapi akal perlu bergerak seiring dengan agama. Namun begitu, walau hebat bagaimana sekalipun akal dalam mencari hakikat sesuatu kebenaran, Islam tetap memandang akal mempunyai had kemampuan dan juga batas, sama seperti anggota-anggota lain yang juga mempunyai had masing-masing. Akal tidak boleh dibiarkan berfikir melampaui hadnya dan beroperasi sendiri tanpa dibimbing oleh panduan agama. Hal ini kerana akal fikiran yang tidak dibimbing dengan panduan agama akan menuruti perintah hawa nafsu. Maka disebabkan itu, Islam menyekat kebebasan manusia untuk berfikir sewenang-wenangnya, melampaui perkara yang tidak mampu bagi akal mencapainya dan berfikir menurut hawa nafsu semata-mata. Sekian sahaja dari saya. Kita teruskan dengan objektif yang kedua. Terima kasih Afika di atas penjelasan objektif yang pertama. Seterusnya kita ke objektif yang kedua, iaitu menyatakan perbezaan berfikir yang benar dan salah dalam kalangan pelajar. Akal merupakan anugerah terpenting bagi manusia yang membezakan manusia itu berfikir dengan baik atau sebaliknya. Akal merupakan tempat daya berfikir manusia dan merupakan mesin menyerap dan menganalisis data. Sebab itu, tanggungjawab agama atau taklifan digantung pada akal yang waras dan mencapai umur yang balik.
Jika dilihat dari aspek seorang pelajar, perbezaan dari segi tingkah laku, nilai dan personaliti memang mempengaruhi mereka tentang bagaimana mereka menggunakan akal mereka dalam menjalankan sesuatu tugas dan menguraikan sesuatu situasi dan bagaimana mereka menghadapi sesuatu cabaran. Pertama, akal merujuk kepada kekuatan dalam diri yang membolehkan seseorang pelajar itu mengetahui akibat sesuatu itu baik atau buruk. Hal ini kerana lagi kuat seseorang itu untuk membuat penilaian terhadap baik buruk suatu perkara, maka kuatlah akalnya. Akal yang baik dianugerahkan oleh Allah SWT kepada semua manusia. Apa yang membezakan pelajar itu ialah kecenderungan dan keupayaan pelajar tersebut berfikir banyak bergantung kepada faktor diri, persekitaran dan jenis masalah yang dihadapi. Justeru, apa yang kita lakukan setiap hari akan menentukan hasil yang diperolehi. Jika waktu yang dimiliki dibazirkan dengan perkara yang sia-sia, ia tidak akan mendatangkan kejayaan melainkan kegagalan. Contohnya, kegagalan seorang pelajar itu ialah disebabkan tidak menggunakan waktu dengan bijak. Orang yang berjaya menggunakan masa dengan rutin yang produktif seperti mengisi waktu dengan ilmu, kuat bekerja dan juga banyak amal ibadat kepada Allah SWT. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu, dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan menggunakan akal kami, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Surah Al-Mulk ayat 10. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita bahawa orang kafir dan musyrik yang dimasukkan ke dalam api neraka ditanyakan kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran? Surah Al-Mulk ayat ke-8. Lalu mereka semua sepakat menjawab, ada, sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul memberi peringatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepada mereka, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Di Surah Al-Mulk ayat 9. Kejadian sedemikian memang berlaku kerana ia sudah dinyatakan sendiri oleh Allah SWT yang menjadikan kita semua, bahkan di zaman Rasulullah. Perkara sebeginilah yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Mereka tidak menerima Rasul yang diutus dengan menolak untuk mendengar dakwah Nabi dan tidak menggunakan akal untuk memikirkan yang mana benar dan yang mana salah. Kesimpulannya, banyak kejadian dan fenomena alam yang kita alami dari detik ke detik, dari minit ke minit, dari hari ke hari yang merupakan pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik. Tentunya jika kita menggunakan anugerah yang Allah berikan, iaitu akal fikiran. Tetapi sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari kelebihan manusia, iaitu akal fikiran yang telah Allah berikan. Manusia sebagai makhluk sempurna kerana mempunyai akal fikiran untuk bernalar dan akan menjadi makhluk mulia jika memanfaatkan akal fikiran untuk kebaikan serta mendapatkan atau mengolah data dari ilmu pengetahuan yang diperolehi. Sekian sahaja daripada saya, Nurin. Seterusnya kita ke objektif yang ketiga. Saya akan menguraikan kepentingan menggunakan akal untuk membuat keputusan. Islam merupakan agama yang menekankan kepentingan berfikir dan menggunakan akal secara murni kerana Islam agama yang benar dan mempunyai segenap bukti kebenaran ajarannya. Sesungguhnya dalam hidup ini banyak perkara yang boleh difikirkan melainkan berfikir mengenai zat Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia di luar kemampuan kotak pemikiran manusia. Penggunaan akal sangat penting bagi seseorang itu dalam membuat keputusan. Jika mereka tidak menggunakan akal, ia akan menghasilkan satu keputusan yang tidak rasional dan kurang bijak. Ini kerana akal mempengaruhi cara seseorang itu berfikir dan bertindak. Selain itu, dengan berfikir, seseorang itu juga dapat melihat alam sebagai tanda-tanda bagi kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang boleh difikirkan manusia dengan menggunakan akal mereka ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup banyak disediakan dan dikurniakan kepada manusia. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berfikirlah kamu mengenai nikmat-nikmat Allah, jangan kamu berfikir berkenaan zat Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menguraikan bahawa orang yang berakal sempurna atau ulul albab ialah pemilik akal yang bersih dan bijak. Mereka mengutamakan yang tertinggi daripada yang terendah, mementingkan ilmu daripada kejahilan dan mentaati Allah daripada menentangnya. Akhir sekali, seseorang yang menggunakan akal itu berfikir tidak berani melakukan kezaliman.
Ini adalah kerana berbekalkan peringatan ini, manusia tidak akan rakus dalam kehidupan dan tidak berani melakukan kezaliman kerana di sana pasti ada hari perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu ingatkan pemutus kelazatan." Riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, berfikir adalah salah satu bentuk ibadah penting dan wajib dibudayakan. Orang yang kufur setelah disampaikan peringatan terhadap kebenaran ajaran tauhid adalah mereka yang tidak mahu berfikir dan tidak mahu menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Sudah pasti, seseorang yang tidak mahu menggunakan akal ini amat merugikan kerana ia boleh membawa kepada 1001 penyesalan kepada diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Farah atas perkongsian objektif nombor 3. Seterusnya, saya Marta Natasha akan meneruskan dengan objektif nombor 4, iaitu menyatakan kesan sekiranya pelajar bertindak tanpa menggunakan akal. Dari segi individu, ia menyebabkan seseorang bertindak secara tidak rasional dan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kancah masalah sosial. Dari segi masyarakat, ia menimbulkan rasa tidak senang di kalangan masyarakat sekeliling dengan perbuatan salah laku pelajar yang mungkin melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, dari segi agama, sudah pasti agama Islam telah menekankan apa yang betul dan apa yang salah. Pelajar perlu berfikir berlandaskan syariat agama Islam kerana jika ia diabaikan, ia boleh merosakkan akidah pelajar tersebut. Dari segi negara, pelajar adalah tonggak negara untuk menerajui kepimpinan pada masa hadapan. Mereka adalah generasi baru yang akan mencorakkan negara dan kerana tindakan mereka sekarang, ia boleh mempengaruhi masa depan negara. Kelahiran generasi pelajar yang gagal menggunakan akal ketika bertindak pasti menyebabkan kemajuan negara menjadi kelam. Sebagai contoh, jika kita lihat masalah gejala sosial di kalangan pelajar adalah amat membimbangkan. Banyak perbuatan yang salah namun mereka dengan bebas mempamerkannya kepada umum. Ia jelas di sini masalah gejala sosial adalah kesan daripada tindakan seseorang yang tidak berfikir menggunakan akal. Sebagai contoh, melalui platform media sosial iaitu TikTok yang kerap digunakan pelbagai lapisan masyarakat pada masa kini. Ia boleh memberi kebaikan jika digunakan dengan betul, namun ada sesetengah individu menyalahgunakan platform tersebut, terutamanya di kalangan pelajar. Pelajar kini bebas dan mempunyai akses untuk pelbagai perkara, namun apa yang dapat melindungi mereka dari terjerumus dengan kesalahan adalah mereka sepatutnya menggunakan anugerah dari Tuhan, iaitu akal ataupun ilmu logik dalam sebelum melakukan sesuatu perkara. Sekiranya menggunakan akal sebelum tindak, perkara tersebut tidak sepatutnya terjadi kerana setiap manusia dapat membezakan yang baik dan buruk, yang betul dan juga yang salah. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, amatlah penting untuk mereka berfikir menggunakan akal sebelum bertindak kerana ia boleh mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka masa pendek maupun panjang. Akal merupakan tunjang utama dan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia membezakannya dengan makhluk-makhluk lain. Terdapat ratusan lagi ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menekankan kepentingan akal dan menyeru manusia supaya berfikir dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Seperti surah Al-An'am ayat 50, Al-Rum ayat 8, Al-Hajj ayat 21 dan lain-lain lagi. Allah mencela hamba-hambanya yang tidak menghargai nikmat akal dan yang digunakan dengan mengibaratkannya kedudukan mereka lebih hina daripada binatang ternakan. Firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah, dan yang mempengaruhi mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Selain itu, kesan yang timbul akibat daripada manusia tidak memimpin akal ke arah kebaikan, maka akan berlakunya kerosakan dan kemusnahan di bumi Allah. Hal ini seperti mana yang telah dikabarkan oleh Allah melalui firman-Nya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.